Assalamualaikum, nama saya Rasila binti Rashid. Saya akan menerangkan mengenai program pembangunan sosial, iaitu penempatan atau penginapan. Program pembangunan sosial ni dia dilaksanakan oleh Lembaga Zakat Selangor bagi membasmi kemiskinan masyarakat. Ia merupakan mekanisme bagi menjamin kehidupan berkualiti asnaf. Lembaga Zakat Selangor ni dia memberikan keutamaan dari aspek keselesaan kehidupan dan bantuan lain juga disediakan kepada asnaf. Di bawah program pembangunan sosial terdapat 3 bentuk program. Yang pertama adalah program perlindungan. Lembaga Zakat Selangor ni dia memfokuskan perlindungan kerana ia selari dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah ni dia menjadikan rumah tu sebagai satu tempat untuk mendapat ketenangan. Ia juga bagi membangunkan asnaf dan membantu mereka membuat perubahan diri mereka yang seterusnya. Terdapat program perumahan yang disediakan. Yang pertama, mereka ni ada rumah tetapi rumah mereka tu usang, uzur, bocor atau tak selamat untuk mereka duduki, maka lembaga zakat ni akan membaiki rumah mereka. Yang kedua, mereka ni tak ada rumah tetapi mereka mempunyai tanah. Maka Lembaga Zakat Selangor ni akan bantu bina rumah tersebut. Yang ketiga, mereka ni tak ada rumah dan mereka tidak mempunyai tanah. Maka Lembaga Zakat Selangor ni dia akan memberi mereka duduk di perumahan yang disediakan Lembaga Zakat Selangor. Terdapat 3 jenis penempatan. Yang pertama, penempatan asnaf fakir dan miskin, iaitu Desa Kasih dan juga Desa Ihsan. Yang kedua, penempatan asnaf mu'alaf, iaitu Desa Iman, Desa Mansuriah dan juga Baitul Hidayah. Selain itu, terdapat juga penempatan warga emas, iaitu Baitul Salamah. Manakala, bagi menangani kemiskinan bandar, Lembaga Zakat Selangor ni dia membeli pangsa puri untuk mereka tinggal sementara waktu. Pada masa yang sama, mereka ni perlu mendapatkan penempatan yang baru yang mampu mereka miliki. Ia dipanggil Rumah Barakah. Yang kedua pula adalah dari aspek kebajikan, seperti rawatan hemodialisis, bantuan sakit kekal, bantuan kecemasan seperti banjir, kebakaran, bantuan pengurusan jenazah tanpa waris. Lembaga Zakat Selangor ni dia memperuntukkan jutaan ringgit, contohnya kepada mereka yang mengidap penyakit buah pinggang. Mereka ni perlu menjalani dialisis dan mereka terpaksa menanggung kos yang sangat tinggi. Demi memantapkan perhubungan dan ukhuwah, Lembaga Zakat Selangor juga turut menyediakan dana bagi tujuan lain. Contohnya mengadakan lawatan muhibah, sambutan Hari Kebesaran Islam dan Hari Keluarga, khususnya bagi asnaf mu'alaf. Yang ketiga adalah aspek pemulihan, di mana Lembaga Zakat Selangor ni dia bekerjasama dengan pihak Majlis Agama Islam Selangor, iaitu MAIS, untuk membiayai program-program pemulihan akhlak dan juga akidah. Lembaga Zakat Selangor ni dia salurkan dana kepada yang pertama, Baitul Ihsan. Baitul Ihsan ni merupakan tempat golongan wanita yang bermasalah. Yang kedua adalah Baitul Aqidah, iaitu tempat golongan yang telah terjebak dalam ajaran sesat serta untuk dipulihkan kembali akhlak mereka. Selain itu, bagi golongan mu'alaf pula, Lembaga Zakat Selangor ni sediakan Desa Iman. Lembaga Zakat Selangor ni juga menjana pendidikan mu'alaf serta menyediakan penyelia bagi mendidik mereka mengenai hal ehwal agama. Sekian.
Untuk program yang kedua akan dibentangkan oleh saya, iaitu Nur Habibatul Jannah binti Muhammad Nur. Program yang kedua adalah program pembangunan ekonomi atau lebih dikenali sebagai PPE, Program Pembangunan Ekonomi dalam kurungan keusahawanan, di mana Lembaga Zakat Selangor memperkenalkan program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi golongan asnaf dalam sektor keusahawanan. Jadi PPE ini selaras dengan objektif LZS, iaitu untuk menjadi golongan asnaf ni lebih berdikari dan mampu mempertingkatkan taraf kehidupan mereka. Banyak bantuan yang diberikan, yang disediakan untuk golongan asnaf dalam program ni. Yang pertama adalah contohnya dari segi modal dan juga peralatan. PPE ini juga merupakan satu inisiatif untuk golongan asnaf tingkatkan diri dan tidak bergantung semata-mata daripada bantuan zakat yang diberikan oleh LZS. Dan sekiranya perniagaan mereka maju, mereka boleh menjadi pembayar zakat dan membantu orang lain yang lebih susah daripada mereka. Mereka juga mampu menjana pendapatan sendiri sekaligus meningkatkan taraf kehidupan mereka. Terdapat dua jenis bantuan, iaitu program keusahawanan, di mana program ni dia memberi modal awal suntikan yang meminimumkan bermula daripada RM5,000 kepada RM50,000. Bantuan ni tak perlu dibayar semula, namun LZS akan melakukan pemilihan penerima yang sangat-sangat ketat. Yang kedua, LZS juga memperkenalkan program PPE ini berdasarkan kepada dua aktiviti, di mana aktiviti yang pertama adalah pemberian modal awal, di mana mereka akan memberikan modal bermula daripada RM1,000 kepada RM5,000. Tapi dia terdapat dua skala, di mana skala pertama tu bantuan kecil yang diberikan kepada golongan asnaf bermula daripada RM5,000 ke bawah, di mana golongan asnaf yang bermula untuk berkecimpung dalam bidang keusahawanan secara kecil-kecilan seperti goreng pisang, jualan kuih muih, minuman dan sebagainya. Untuk skala kedua pula, di mana bantuan besar iaitu RM5,000 dan sehingga RM50,000. Modal ni diberikan untuk mereka lakukan perniagaan secara besar-besaran seperti dobi, bengkel, restoran dan banyak lagi program-program yang besar. Untuk aktiviti yang kedua adalah di mana pengajaran tentang khusus-khusus perniagaan yang mampu memberi peningkatan motivasi dan juga keyakinan diri kepada golongan asnaf ini untuk tingkatkan taraf hidup mereka. Yang kedua iaitu PPE ini sediakan khusus perakaunan untuk mendidik golongan asnaf menguruskan kewangan sewaktu mereka jalankan perniagaan. Yang ketiga, terdapat juga perkongsian perniagaan antara golongan asnaf. Contohnya macam mereka ni golongan asnaf yang berminat ataupun mempunyai minat yang sama, dan mereka tapi mereka takut untuk bersendirian, tapi mereka boleh golongan asnaf dan golongan asnaf ini boleh bergabung untuk memulakan perniagaan yang satu perniagaan yang mereka rancang. Contohnya macam dari segi jahitan, kraft tangan dan macam-macam lagi lah. Tapi mereka di bawah satu perniagaan yang sama dan berkongsi perniagaan itu untuk tingkatkan taraf hidup mereka. Yang keempat adalah dari segi pertanian, di mana terdapat juga golongan asnaf yang gemar untuk bertani. Jadi mereka akan diberi pendedahan dari segi cara menguruskan pertanian ni dari awal sampai ke mereka mampu mengutip hasil. Sedikit maklumat tambahan, LZS ni tubuhkan KUAS, iaitu Kumpulan Usahawan Asnaf Zakat, yang menjadi satu platform untuk bina jaringan perniagaan serta medium untuk mereka membuat perbincangan dan pertukaran maklumat tentang perniagaan. Hal ini membuatkan golongan asnaf tidak berasa mereka tu bersendirian dalam meneruskan perniagaan. Saya jumpa dalam beberapa artikel, terdapat 3 cabaran, di mana yang pertama adalah golongan asnaf ni dia kurang komitmen dan sokongan, khususnya daripada golongan fakir miskin.
kebanyakan mereka lebih selesa menerima bantuan zakat semata-mata. Mereka kurang berkeyakinan untuk keluar dari kepompong kemiskinan. Terdapat juga golongan asnaf yang salah guna modal, di mana mereka tahu LZS ni tidak bantuan yang diberikan ni tidak perlu dibayar semula, jadi mereka menyalahgunakan bantuan yang diberikan. Yang kedua, cabaran yang kedua adalah kurang keyakinan diri, kerana mereka tidak terdapat setengah golongan fakir miskin ni, golongan asnaf ni tidak mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi proses ni menjadi sukar sebab kita LZS ni perlu memberi keyakinan yang terbaik untuk golongan asnaf ni memulakan perniagaan. Sekiranya berlaku kerugian, mereka akan cepat putus asa. Cabaran yang ketiga adalah faktor tidak perlu membayar semula modal. PPE ni terkandas kerana mereka kurang bersungguh-sungguh dan jadinya perniagaan mereka ni akan terkandas di tengah jalan. Kekurangan kaki tangan juga menjadi satu faktor kepada cabaran PPE. Oleh itu, kepada golongan asnaf, LZS sangat mengharapkan mereka keluar dari kepompong kemiskinan dan mereka dapat membantu golongan lain di mana mereka boleh membayar zakat daripada menjadi penerima zakat. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Anis Najah binti Muhammad 254350 akan meneruskan untuk program pembangunan pendidikan melalui Dharma Siswa dan juga skim pendidikan. Program ini dirujuk kepada manual pengurusan agihan zakat yang diterbitkan oleh Jabatan Wakaf Zakat dan Haji atau lebih dikenali sebagai Jauhar 2008. Manual ini saya petik dari hasil kajian Azman Abdul Rahman dan Siti Martiah Anwar 2014. Manual ini juga melibatkan bantuan dan skim pendidikan kepada golongan asnaf seperti skim bantuan pelajaran, skim bantuan am pelajaran atau Dharma Siswa, skim bantuan yuran persekolahan dan peperiksaan serta skim bantuan aktiviti dan lawatan. Manual ini bertujuan untuk memberikan bantuan pembelajaran kepada golongan asnaf agar mereka tidak tercicir dalam pelajaran serta memperbaiki taraf hidup kehidupan golongan asnaf tersebut. Lembaga Zakat Selangor juga menyalurkan bantuan pendidikan dalam pelbagai bentuk seperti bantuan persekolahan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Zakat Selangor, kelengkapan dan keperluan sekolah seperti pakaian, alat tulis dan beg sekolah kepada pelajar dari peringkat tadika, sekolah rendah, sekolah menengah serta bantuan lain yang telah dinyatakan dalam jadual. Golongan asnaf terbahagi kepada 3 iaitu fakir dan miskin, mu'alaf dan golongan fisabilillah. Daripada semua jenis bantuan ini, jumlah agihan tertinggi tertumpu kepada kelengkapan dan keperluan pendidikan dan jumlah agihan terendah iaitu bantuan umum pelajaran. Okey, dari segi cadangan penambahbaikan program pembangunan pendidikan ini, di mana yang pertama untuk menekankan program pendidikan yang berunsurkan kerohanian. Perkara ini sebagai kekuatan dalaman kepada penerima tersebut supaya mendorong mereka melakukan kelakuan dan berfikiran secara wajar dan juga sebagai semangat kepada mereka dalam menghadapi cabaran sekiranya mereka gagal dan untuk menjadi pembakar semangat kepada mereka supaya jika sekali gagal tidak bermakna mereka gagal selamanya dan menjadi batu lonjakan kepada mereka untuk berusaha lebih lagi. Bagi cadangan penambahbaikan program pembangunan pendidikan yang kedua iaitu mempelbagaikan jenis bantuan pendidikan di mana Lembaga Zakat Selangor boleh melihat ataupun menjadikan lembaga zakat di negeri lain sebagai contoh ataupun rujukan bagi menambah baik jenis bantuan kepada golongan asnaf di negeri Selangor, iaitu untuk meningkatkan prestasi dan juga sebagai pembakar semangat kepada golongan asnaf bagi meraih kejayaan.
Sebagai contoh, institusi zakat yang di Selangor memberikan jenis bantuan seperti bantuan basikal dan juga cermin mata kepada golongan asnaf di negeri tersebut, dan juga institusi zakat di Sarawak di mana mereka memberikan bantuan dari segi kertas kerja projek. Jadi, melalui contoh bantuan tersebut boleh dijadikan sebagai satu rujukan kepada Lembaga Zakat Selangor bagi menambah baik jenis bantuan dan meningkatkan prestasi mereka. Kan, lagi satu. Okay, seterusnya, saya akan berkongsi mengenai program pembangunan insan yang dijalankan terhadap golongan asnaf fakir dan miskin. Lembaga Zakat Selangor membangunkan golongan ini melalui aspek-aspek seperti spiritual, intelektual, fizikal, sosial dan emosi. Okey, aspek yang pertama iaitu aspek spiritual. Aspek ini mendekatkan asnaf fakir miskin kepada Allah kerana janji Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan bahawa orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan bantu mereka. Jadi melalui aspek ini, program-program yang dijalankan ialah seperti program Tahsinul Quran dan Tahsinul Iqra. Program ini dijalankan kepada mereka yang tidak tahu untuk membaca Al-Quran dan Iqra. Okey, seterusnya ialah program Tahsinul Ibadah. Program ini memfokuskan kepada cara bagaimana untuk mandi hadas dan belajar tajwid semasa mengaji. Program ini dijalankan di masjid kerana masjid merupakan tempat di mana asnaf tersebut mudah didekati. Program ini terbuka kepada semua golongan asnaf, ibu bapa, ketua keluarga dan pasangan hidup mereka dan anak-anak mereka. Program ini bertujuan untuk mengembalikan mereka kepada fitrah, iaitu menghadapkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, setiap satu program yang dijalankan dalam aspek ini akan dijalankan sebanyak 10 siri. Hal ini kerana supaya mereka dapat memahami dan membaca Al-Quran dengan lebih baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada program Hijrah Bina Insan dan program Hijrah Bina Mawadah. Program ini fokus kepada ketua keluarga dan ibu bapa untuk diberi kursus perubahan minda. Dan apabila minda mereka berubah, Lembaga Zakat Selangor akan memberi garis panduan bagaimana untuk menguruskan kehidupan keluarga mereka, bagaimana untuk mengenali potensi diri mereka dan bagaimana untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih dekat. Okey, di samping itu juga program ini juga akan memberi panduan kepada ketua keluarga bagaimana untuk menguruskan kewangan mereka secara berkesan. Seterusnya ialah program Hijrah Ilmu yang difokuskan kepada kanak-kanak untuk meningkatkan pendidikan mereka. Setelah diberi program seperti motivasi diri, mereka akan lebih mengenali Allah dan mengenali potensi diri mereka. Okey, seterusnya program-program yang memfokuskan kepada kanak-kanak juga akan diberi program seperti program kursus cemerlang peperiksaan dan program kursus cemerlang skor A. Program ini berbentuk latih tubi yang bertujuan supaya kanak-kanak dapat menguasai ilmu yang dipelajari di sekolah dengan lebih baik. Okey, kemudian yang terakhir ialah program pembangunan sosial dan program gotong royong. Program ini dijalankan bertujuan untuk melatih diri mereka untuk berhadapan dengan masyarakat dan supaya mereka lebih berani untuk berhadapan dengan masyarakat dan tidak merasa rendah diri apabila mereka tergolong dalam golongan asnaf fakir dan miskin. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Najilah binti Saharuddin 254-353. Yang seterusnya adalah program pembangunan institusi agama dan yang dijalankan oleh Lembaga Zakat Selangor. Program ini merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Selangor untuk pembangunan institusi agama seperti masjid, surau dan juga sekolah-sekolah agama yang terdapat di sekitar negeri Selangor.
wang zakat yang diperoleh dikumpulkan dan digunakan untuk pembangunan masjid, surau dan juga sekolah agama. Antara pembangunan yang dijalankan menggunakan dana zakat ini ialah penambahbaikan dari segi sistem bunyi yang terdapat di masjid dan juga di surau. Penambahbaikan ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kualiti bunyi semasa azan dilaungkan ketika masuknya waktu solat. Hal ini supaya penduduk-penduduk di sekitar masjid ataupun surau dapat mendengar laungan azan tersebut dengan lebih jelas dan dengan lebih kuat. Dan seterusnya, dana tersebut digunakan untuk membaiki kerosakan yang terdapat di masjid dan juga di surau. Yang kedua ialah lembaga zakat Selangor juga turut membiayai sekolah-sekolah agama di sekitar negeri Selangor. Pihak lembaga zakat Selangor telah memperuntukkan dana yang besar hasil pada wang zakat tersebut untuk sekolah-sekolah agama dan membiayai kemudahan dan juga pembelajaran mereka. Antaranya ialah lembaga zakat Selangor membiayai buku teks untuk pelajar sekolah agama dan hal ini dilihat dapat meringankan beban ibu bapa pelajar yang menghantar anak mereka ke sekolah. Seperti yang kita sedia maklum, bukan semua pelajar datang daripada keluarga yang berkemampuan. Jadi dengan adanya pembiayaan ini, maka ia sedikit sebanyak meringankan beban ibu bapa dan juga menggalakkan ibu bapa untuk menghantar anak mereka belajar di sekolah agama. Dan yang terakhir sekali ialah peruntukan untuk membayar gaji guru-guru agama yang mengajar di sekolah agama di sekitar negeri Selangor. Pembayaran gaji ini sedikit sebanyak dapat membantu menaik taraf hidup guru agama yang telah berkorban untuk mengajar pelajar-pelajar di sekolah agama di sekitar negeri Selangor. Dan hal ini juga dapat dilihat sikit sebanyak membantu membasmi kemiskinan yang terdapat di sekitar negeri Selangor. Sekian, terima kasih.